Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan sesi kuliah Maghrib Sabtu minggu yang keempat menggunakan kitab Al-Qaulul Tam fi Ahkami Al-Ma'mum wal Imam. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berada di penghujung perbincangan kitab Al-Qaulul Tam ini, sambungan masalah 213. Muka surat 137. Perkara yang kedua, perkara yang kedua, hak pertama selesai dah, perbincangan mengenai zikir selepas solat. Sama ada nyaring ataupun tidak, kita dah bincang bulan lepas, agak panjang lebar. Baik, malam ni kita masuk perkara yang kedua. Muka surat 137. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan jika sekiranya tempat solat itu tidak bersekutu dengan orang ramai, tak campur dengan orang ramai, atau tempat solat itu luas, ramai tapi luas, atau ia bukan imam, dan dia bukan imam. Baik, lepas tu dia pun tak kata apa sekat tu kan. Maka nampak macam tergantung, duk cari-cari tak jumpa ujung. Tak berhenti situ je. Nah, ikut dia tulis tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, mana tak ada hukum dah di situ. Tak ada adab yang perlu kita jaga. Yang perlu jaga kalau kita sekiranya jadi imam, tengok. Tetapi kalau dia imam, ia tu tidak sesuai lah. Saya tak baca dia. Imam ni manusia dia ganti diri dia bukan ia ni perkara. Ni bahasa Melayu. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, manusia nak kata dia, bukan ia ni benar. Baik. Tetapi kalau dia imam ataupun dia menjadi imam, maka berkata Al-Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf nama dia. An-Nawawi tempat dia Nawaw, jadi An-Nawawi. Kalau tempat dia Bali, Al-Balini. Tu halo. Al-Balini, Al-Ustari. Jadi dikenali dengan An-Nawawi, nama dia Yahya bin Syaraf. Seorang ulama mutaakhirin yang hebat dalam mazhab Syafi'i. Pada Syarihul Muhazzab, pada Syarah Muhazzab, dia mensyarahkan kitab Muhazzab. Kitab Imam Syirazi. Apa kata Imam Nawawi? Disunatkan bagi imam apabila telah memberi salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebut mulai.
Baik, sunat apa lepas dia bagi salam? Bahawa bangun daripada tempat solatnya. Lepas bagi salam, bangun daripada tempat solatnya. Jika tidak ada di belakangnya orang perempuan, mana boleh segera keluar. Solat itu cuma ada orang lelaki. Nah, maka lepas bagi salam, kita ada lah wirid-wirid itu kita akan sebut selepas daripada ini. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, lepas tu keluar, tak nak wirid pun boleh, keluarlah. Imam kerja di sekolah jadi ustaz. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, sekolah kena masuk awal, subuh pilih awal pula dah, lah tak bawa subuh awal. Ini akan jadi masalah bila imam tu yang bekerja payah. Sebab tu imam kena yang tidak bekerja. Tapi payah nak cari lah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, maka bila tak ada, kena juga ustaz-ustaz kerja di sekolah jadi imam. Banyak masjid ustaz-ustaz yang masih bekerja di sekolah jadi imam. Tak masuk tak apa, baru elok pencen jadi imam, comel. Nah, jadi bila subuh lewat, dia nak cepat. Dia ingat tu bila datang. Tu bila datang kira tu bila dia ganti dia jadi imam, sebab dia nak lepas bagi salam, dia nak belah, nak pergi sekolah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tiba-tiba bila sakit perut. Nah, Syekh, bila? Dia tak pakai bila. Bila sakit perut, siap, tak mari terus. Tengok siapa jadi imam, tak ada. Dia naik juga. Assalamualaikum, assalamualaikum, belah. Lepas tu wirid sendiri ya. Tak ada masalah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, bukan wajib pun wirid. Dan kalau dia ada kerja, nak je lah. Assalamualaikum, assalamualaikum, telefon bini beranak, ya, betul tu aja. Mana aja ni, aku tak nampak. Oh sini, duduk sini lagi, mungkin sekat seli tak boleh sini. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, boleh, tapi kita tak nak buat itu. Boleh je bangun tu. Kalau tidak ada di belakangnya perempuan, maksudnya bila dah habis solat, bila ada perempuan bagi mereka keluar dulu. Di zaman Nabi lah, dia perempuan belakang, imam jemaah lelaki, belakang tu jemaah perempuan. Kita duduk tepi masjid dergau, tak apa lah, nak masjid jadi panjang itu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, hak zaman Nabi gitu kan tuan-tuan. Jadi nak keluar dulu. Kau nak pada jemaah perempuan di belakang, mereka lah keluar dulu. Pintu satu tu ya. Pintu banyak kita ni tak ada masalah, tidak bertembung, tak ada hak. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, hak lelaki pintu lelaki, yang perempuan pintu perempuan. Jadi jarang nak bertembung. Kalau bertembung bagi mereka balik dulu. Daripada keluar semua baru kita keluar. Nah, baik. Jadi kalau tak ada perempuan, solat tu lelaki semua, keluar tu tak payah tunggu-tunggu lah. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, tu jika tidak ada di belakangnya orang perempuan, keluar tu lah. Dan beginilah berkata Al-Imam Al-Syafi'i dan ashab, yakni ulama-ulama Syafi'i. Dan alasan mereka, sebab apa? Sebab apa kalau ada perempuan tak boleh keluar tu? Dan alasan mereka itu dengan dua sebab. Ada dua sebab, dua alasan. Salah satunya supaya tidak mensyaki orang yang di belakangnya, adakah ia telah memberi salam atau tidaknya. Mana hak bangun terus tadi ni, bagi salam bangun. Sebab apa? Alasan pertama, supaya tidak mensyaki orang yang di belakangnya, adakah dia telah memberi salam atau tidak. Zaman Nabi bukan ada mikrofon. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, bila bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, masih duduk menghadap kiblat. Dan kalau kita wirid, ini kita wirid, kita hak wirid lah, wirid kuat pun tak dengar. Jadi dia masuk belakang tengok, oh ayat akhir. Dia pun Allahu Akbar. Sahaja aku salat ikut iman 2 rakaat, 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dia pun duduk. Lah rupanya imam beda. Sebab imam masih menghadap kiblat, dia ingat imam duduk tahiyat akhir. Sebab imam pun tak ubah lagi kedudukan dia. Sunat kita kekal dengan tawarruk. Sunat kekal dengan tawarruk. Sehingga kita sampai kepada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu hadis.
Hak kita hari wirid-wirid selepas solat tu ulama kita susun. Nabi dulu bukan baca macam tu. Dia kadang-kadang lepas solat dia baca hak ni, kadang baca hak ni. Dia hadis yang berbeza, hadis yang berbagai. Ulama kita nak ambil semua himpun buat susun. Ni ulama Nusantara kita, tanah Melayu ni. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, buat nombor 1 istighfar. Lepas tu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas tu Allahumma antas salam. Lepas tu Allahumma ajirna atau Allahumma ajirni minan nar. Susunan-susunan itu ulama kita buat berpandukan hadis-hadis Nabi juga. Tapi hadis yang berbagai, bukan Nabi susun macam tu, ulama susun. Kita nak buat kau lain pun boleh. Tak ada hal. Tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi dah ulama di Malaysia ni dah macam tu dah buat. Pergi tanah pun lebih kurang. Nah, pergi negeri mana pun lebih kurang. Tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia lebih kurang. Disusun oleh ulama-ulama pondok kita, ulama-ulama kita dulu macam tu. Baik, tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi dia ngadap kiblat. Jadi orang masuk belakang tengok, ingat tahiyat akhir, dia pun boleh lagi lah. Allah Akbar, duduk lah. Rupanya dah habis dah. Maka nak elak yang tu, keluar tu pada kata. Jadi hari ni tak ada masalah. Tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, kita masuk tu, imam Allahumma antas salam wa minkas salam. Habis dah tu. Kita dia habis dah. Kita masuk imam kata Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Habis tu. Faham tak? Nah, biar menghadap kiblat pun tak apa. Habis dah. Sebab baca gitu, iring lepas solat, itu bukan tahiyat. Tahiyat dia takkan baca kuat gitu lah. Nah, baik tuan-tuan. Terima kasih muslimat yang dirahmati sekalian. Kita takut keliru. Tak ada keliru tak apa. Duduk lah. Tak ada hal. Dan yang kedua tu yang pertama. Saya bangun terus tu. Yang pertama dan yang kedua supaya tidak masuk seseorang yang gharib, yang tidak mengetahui halnya. Gharibnya orang asing. Orang singgah dalam perjalanan, gharib dia panggil gharib. Orang pelik mana dia orang tak kenal. Orang asing lah. Dia tak nak tengok muka dia ni, dia singgah solat. Nah, dia tak tahu. Maka disangkanya ia masih di dalam solat. Dia ingat imam masih solat, dia nak menghadap kiblat elok. Tawaru. Lalu berimam ia dengannya. Lebih kurang. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Itu sebab dia sunat bangun tu. Bila tidak ada perempuan di belakang. Baik, adapun jika ada orang perempuan di belakang. Nah, habis solat dah pakai nak keluar dah, bagi dia dulu. Maka hendaklah ia tunggu di tempatnya tu imam. Di mihrab dia dulu. Hak lelaki pun bila imam tak gerak, jangan gerak oi. Hendaklah ia tunggu di tempatnya sehingga mereka beredar dari situ. Sehingga perempuan keluar habis. Sebab takut berlaku yang pertama ialah percampuran lelaki perempuan bersama-sama nak keluar gitu. Ngerak tu je. Ngerak. Wi. Jadi tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, satu Islam dia jaga, sebab tu afdal perempuan solat fardu di rumah. Datang masjid ni dibawa fitnah. Tapi boleh datang, tapi kena jaga jarak-jarak. Sebab hadis Ummu Salamah kata perempuan datang solat bersama dengan Nabi di masjid. Jadi tapi afdal di solat di rumah sebab tidak ada fitnah. Nak datang boleh, jaga fitnah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, dia antara jaga fitnah biar depa keluar dulu. Nah, selesai. Baik, dan disunatkan bagi mereka yang ini orang perempuan beredar selepas imam memberi salam. Caulah. Sunat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Solat hak tak ada kuliah lepas tu. Solat maghrib ada kuliah nak balik. Mana ingat kuliah? Solat subuh hari Jumaat Sabtu ada kuliah, tak apa, tunggu hak tak ada kuliah. Sama ada kuliah maghrib atau subuh. Caw lah. Faham caw lah? Bukan juhi caw lah. Caw. Lepas salam balik dah. Tunggu oi. Ada makan. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, dia nak datang juga solat zuhur, datang. Assalamualaikum belah. Baliklah. Asar pun sama. Assalamualaikum balik. Sunat balik awal. Elak fitnah.
Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, macam tu. Zaman Nabi gitu, kunna, perempuan-perempuan zaman Nabi, kunna, mereka perempuan zaman Nabi, iza sallamna, bila selesai mereka memberi salam, bila imam beri salam, mereka beri salam, kumna, mereka bangun meninggalkan masjid. Nah, duduk buat apa? Timbul fitnah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, maka sunat bagi perempuan lepas bagi salam meninggalkan masjid. Kalau suami dia ada, masuk kereta, tunggu dalam kereta, selesai. Macam tu. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, dan disunatkan bagi mereka orang perempuan beredar selepas imam memberi salam. Nak tunggu pun harus atau makruh, tengok. Dan telah menyebut Ar-Ruyani pada Al-Bah, kitab dia. Hendaklah imam itu berdoa dalam keadaan berdiri. Boleh? Berdiri. Tapi kita tak buatlah ni kalau solat imam doa berdiri, khutbah jemaah apa. Dan berkata Al-Jaili seumpamanya juga, tetapi jika ia menghendaki berdoa sambil duduk, kalau dia tak nak berdiri, kita tak berdiri lah hari ni, tak jumpa je lah. Takkan ni Syekh jumpa tu imam doa berdiri Syekh. Tengok sini Syekh, nasib tak ada mu lah. Kau sebut dah dulu, tak ada nasib, timbalan. Nak tengok tu imam bangun diri doa. Jangan tengok kita tak nak tengok langsung. Sebab kita pilih duduk, pilih duduk. Baik, kata kalau nak duduk doa sambil duduk, maka janganlah dia membelakangi makmum. Maknanya jangan menghadap kiblat. Boleh ke tak? Tengok lagi kita bincang. Ni nak baca hak dia tulis dulu. Kata janganlah dia membelakangi makmum, bahkan hendaklah ia berpaling, dan jadikanlah kanannya bagi kiblat dan kirinya bagi para makmum. Dan ini ialah pendapat kebanyakan ulama. Dan kata qil, hendaklah ia jadikan kirinya bagi kiblat seperti solat di Masjid Taif, dan kanannya bagi para makmum. Dan pendapat ini dipilih oleh Al-Mas'udi dan disahkannya pada Syarihul Muhazzab. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, dia ada 5 posisi sebenarnya. Nanti saya akan baca satu-satu. Kita lain. Kita akan lambat di sini. Bagi puas. Ada 5 posisi. Imam boleh memilih dia menghadap kiblat tanpa mengubah posisi dia. Daripada mula dia takbir sampailah habis menghadap kiblat, boleh. Dia ada mungkin ada tujuan-tujuan tertentu untuk diri dia. Nanti kita bahas. Yang kedua posisi, dia menganankan makmum. Mana dia paling ke kanan, bahu kanan dia ke arah makmum, bahu kiri menghadap kiblat. Ataupun dia mengkanankan kiblat dan mengirikan makmum, dia menghadap ni. Bahu kanan dia menghadap kiblat, bahu kiri menghadap makmum. Hak ni jangan jumpa, hak kita jumpa ni ialah hak bagi bahu kanan ke makmum. Ini masyhur dan afdal. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, dan dia boleh terus dia berpusing menghadap makmum secara direct terus. Ada 5 posisi imam selepas dia bagi salam. Baik, kita akan baca satu-satu menggunakan kitab Amalan Sunnah selepas salat. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Posisi atau kedudukan terbaik imam selepas memberi salam dan menyapu kepala ada 5. Yang pertama, berterusan menghadapkan mukanya ke arah kiblat dan membelakangi para makmum. Yang kedua, berpaling ke belakang menghadapkan mukanya ke arah makmum dan membelakangi kiblat. Yang ketiga, berpaling ke arah kanan dengan menjadikan mihrab salat berada di sebelah kiri, sementara makmum berada di sebelah kanannya. Yang keempat, berpaling ke arah kiri dengan menjadikan mihrab salat berada di sebelah kanannya dan makmum berada di sebelah kirinya. Yang kelima, terus bangun dari tempat duduknya lalu menuju destinasi yang ingin ditujui. Dia bangun hak tadi yang mula-mula, bangun tu, bangun balik. Baik, semua kedudukan atau posisi ini perlu diberi perhatian oleh seorang imam supaya setiap posisi atau kedudukan yang dipilihnya akan diberi pahala sunat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama, posisi menghadapkan muka ke arah makmum. Lepas bagi salam, dia pusing muka arah menghadap makmum. Baik, hadis ini dan huraian akan kami kemukakan nanti menjadi dalil bahawa sunat bagi seorang imam setelah selesai daripada solat fardu
memalingkan mukanya ke arah para makmum. Lebih-lebih lagi jika dia berhasrat ingin menyampaikan kuliah ilmu selepas selesai berdoa. Bagi masjid untuk imam, dia sentiasa bagi tazkirah 5 minit ke 10 minit. Maka elok selepas dia bagi salam, terus dia menghadap makmum, zikir sikit, doa sikit, terus pergi kuliah. Sebab dia nak pergi kuliah. Nah, boleh buat gitu. Baik, tuan-tuan, tiba dah muslimat yang dirahmati. Tazkirah ringkas lah. Kalau kuliah hak maghrib ni, dia tukar duduk atas meja ni pula. Tak payah tu. Ini dia bagi direct terus. Lepas dia doa, terus dia bagi. Itu imam biasa gitu. Nah, untuk jemaah dia. Kalau dia ada, dia bagi tazkirah. Pendek 5-6 minit serah. Maka dia boleh terus berpusing menghadap kepada makmum. Lepas doa, terus tazkirah. Tajuk apa? Poligami. Tu. Nikah ni. Nikah dah poligami. Hadis yang akan kami sebutkan ini ialah riwayat Imam Al-Bukhari daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu yang berbunyi. Ini hadis dia nah. Hadis Bukhari ni. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Kata Samurah bin Jundub. Maksudnya Nabi SAW apabila selesai daripada solat, baginda akan menghadapkan mukanya ke arah kami, menghadap ke arah makmum. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari ketika mengulas hadis ini telah berkata, wasiyaqu samurata zahiruhu annahu kana yuwazibu ala dhalik qila al-hikmatu fi istiqbalil ma'mumin an yu'allimahum ma yahtajuna ilaih. فعلى هذا يختص بمن كان في مثل حاله صلى الله عليه وسلم من قصد التعليم والموعظة وقيل الحكمة فيه تعريف الداخل بأن الصلاة انقضت إذ لو استمر الإمام على حاله لأوهم أنه في التشهد مثلا وقال الزين ابن المنير استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة فإذا انقضت الصلاة زال السبب فاستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين والله أعلم. Ini kata kupasan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita bagi hak mata arah dulu. Sebab dia bagi arah, kita buah arah. Terjemah, kita terjemah lah. Baik, maksudnya gaya bahasa hadis Samurah tadi. Yang kata Nabi bila selesai solat menghadap makmum. Dari segi zahir hadis itu menunjukkan bahawa sesungguhnya Nabi SAW tekun atas perbuatan itu, sentiasa habis solat menghadap makmum, habis solat menghadap makmum, habis solat menghadap makmum. Itu pada zahir hadis nampak macam tu gaya dia. Berpaling dengan menghadapkan mukanya ke arah makmum tu jadi benda hak dia buat selalu. Yuwazibu wa dhaba yuwazibu, muwazabah ni sentiasa buat. Ada ulama yang berpendapat bahawa hikmah di sebalik perbuatan Rasulullah SAW menghadapkan muka ke arah makmum adalah untuk mengajar para sahabat radhiyallahu anhum ilmu yang diperlukan oleh mereka. Oleh itu hukum sunat berpaling menghadapkan muka ke arah makmum selepas solat dikhususkan kepada para imam yang mempunyai tujuan dan matlamat seperti Rasulullah SAW, iaitu mengajar ilmu dan memberi peringatan. Jadi siapa-siapa nak beri tazkirah, elok dia menghadap kepada makmum. Nah, lepas pergi salat tu menghadap. Nanti dia tak payah menghadap dah. Dia dah pusing siap-siap. Mudah lah. Macam kita masuk masjid tu. Kalau kita nak balik awal, pusing kasut siap. Siap pusing tak? Kasut. Tak kira lambat. Kita nak pusing. Bila kita keluar kasut, kita menghadap apa ni? Kita nak pusing tu. Nah, jadi nak cepat. Bila kita nak masuk kasut, kita pusing kok nu siap-siap. Keluar, cung jalan. Tu lah. Faham tak apa? Tak faham balik. Baik, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati. Dulu saya ada depa bagi kursus macam tu lah. Dan elok kasut kita pusing tak siap, mudah kita nak balik. Ni kita balik awal lah. Baik, ada juga ulama yang berpendapat bahawa hikmahnya adalah supaya orang yang baru masuk, yang baru masuk masjid, baru hadir masjid, dapat mengetahui bahawa solat telah selesai. Sebab dia imam dah paling ke makmum, takkan imam balik makmum balik imam, mana ada solat jenis tu. Bila imam dah berpaling kepada makmum, mana selesai tu. Hak asal imam menghadap kiblat. Dapat mengetahui bahawa solat telah selesai jika imam berterusan dengan kedudukan asalnya selepas memberi salam,
maka akan mengelirukan orang yang baru hadir bahawa imam masih berada di dalam tasyahud akhir. Berkata pula Az-Zain bin Al-Munir, nama apa Munir? Imam membelakangi makmum ketika solat merupakan hak. Imam membelakangi makmum ketika solat merupakan hak, yakni keistimewaan seorang imam. Namun apabila selesai sahaja solat, maka sebab untuk memperoleh hak tersebut hilang. Hak menghadap kiblat hilang sebab habis solat, masa solat wajib menghadap kiblat. Justru perbuatan berpaling menghadapkan muka ke arah makmum selepas selesai solat dapat menghilangkan sifat sombong dan tinggi diri terhadap para makmum. Wallahu a'lam. Ini di antara hikmah-hikmah lah yang ulama-ulama boleh cari kenapa Nabi bila selesai solat dia menghadap kepada makmum. Baik, hadis di atas telah dikuatkan oleh hadis riwayat Imam Muslim daripada Samurah juga katanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza shalla subha aqbala alaihim biwajhihi faqala hal ra'a ahadun minkum al-barihata ru'ya. Maksudnya adalah Nabi SAW apabila selesai solat subuh, baginda akan menghadapkan mukanya ke arah para makmum, sahabat radhiyallahu anhum. Lalu Nabi pun berkata, adakah seseorang daripada kamu yang bermimpi semalam? Bagus kan nak tanya. Sebab bila kita tidur malam ada yang mimpi. Mimpi apa aja? Orang tak mimpi siang hari. Lepas zuhur tak ada orang mimpi tadi. Mengapu. Lepas subuh tempat mereka malam tidur. Malam ni biasanya bermimpi. Nabi tanya, ada orang mimpi tak semalam? Dia nak tanya. Tuan-tuan terima kasih yang dirahmati. Kau boleh tak ada had. Ini hadis yang kedua, hadis yang baru juga. Baik, Imam An-Nawawi ketika mengulas hadis ini berkata, wa fihi dalilun listihbabi ikbalil imam al-musalli ba'da salamihi ala ashabih wa fihi anna istidbar al-kiblati fi julusihi lil ilmi aw ghairihi mubahun wallahu alam. Intaha mulakhasa. Maksudnya hadis ini menjadi dalil disunatkan bagi imam solat menghadap ke arah para makmum selepas memberi salam. Hadis ini juga menjadi dalil bahawa harus seseorang itu duduk dengan membelakangi kiblat kerana mengajar ilmu dan yang selainnya. Wallahu a'lam. Jadi bolehlah imam dia nak menghadap ke makmum kalau dia ada nak cakap apa-apa selepas dia bersolat. Boleh. Kalau tak ada, boleh dia menghadap kiblat dan ada lagi 4 pilihan. Kita akan baca satu-satu. Baik, kita masuk yang kedua, berpaling ke arah kanan. Macam kita buatlah kebanyakan masjid lah, imam akan berpaling ke arah kanan, memberikan bahu kanannya kepada makmum. Baik, hadis yang akan kami sebutkan nanti menjadi dalil bahawa sunat bagi seorang imam berpaling ke arah kanan selepas selesai solat fardu 5 waktu. Hadis ini ialah riwayat Imam Muslim daripada Al-Bara radhiyallahu anhu katanya, kunna iza sallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminih yuqbalu alaina biwajhihi qala fa sami'tuhu yaqul rabbi qini azabaka yawma tab'asu aw tajma'u ibadak atau kama qala. Maksudnya sesungguhnya kami, kata apa dia Barak tadi, sesungguhnya kami apabila solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami jadi makmum Nabi, kami suka mengambil tempat di sebelah kanannya. Sebelah kanan tu memang afdal lah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab nanti bila imam habis, imam akan berpusing ke arah kanan, maka nampaklah dia belah kanan. Nabi bila dia pusing belah kanan, nampak geng-geng sahabat belah kanan, nampak hak kiri tak nampak. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, maka mereka nak tengok muka Nabi duduk belah kanan. Jadi afdal belah kanan. Tapi cara penyusunan saf kita dah sebut sebelum daripada ini, dia tak elok kita pergi belah kanan semua kiri tak langsung. Dia susun, dia biar dia jadi itu. Dia kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, jadi gitu. Dengan pergi kanan, 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 kanan. Bukan kawat itu betul. Kawatnya nak kiri, kanan, kiri, kanan. Hak ni bukan kiri kanan, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Alah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Macam mana ni kalau kita masuk seorang hidup belah kanan imam. Gak-gaklah ke kanan imam. Hak seorang lagi masuk duduk sebelah kanan, dia dua belah kanan. Hak nombor 3 masuk, jangan duduk belah ni lah. Duduk belah ni pula. 2-1.
lagi 3-2, lagi 4-3, lagi 5-4 dia tu, lagi 6-5, 7-6. Hampir-hampir ya? Ni satu soho point, satu. Satu. 59-49, 59-41. Macam tu, betul? Salah. Baik. Nak bagi macam tu, balance. Dan kita jadi imam kan Nabi. Tuan-tuan prima dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sahabat lain dia nak tengok muka Nabi. Tapi bukan semua rapat dia kena duduk kalau akhir. Takkan solat semua kanan semua kita tak ada. Dia tak berlaku lah macam tu. Cuma kelebihan hak sebelah kanan Nabi awas sikit. Baik tuan-tuan prima dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab apa mereka suka sebelah kanan imam Nabi? Kerana apabila selesai solat, baginda akan berpaling dengan menghadapkan mukanya ke arah kanan, ke arah kami. Nabi menghadap kanan. Hak ni kita kanan, hak tadi menghadap makmum. Menghadap makmum nampak semua. Alah hak kanan nampak, kiri nampak. Hak ni kanan saja. Hadis berbagai. Posisi yang berbeza Nabi duduk. Baik, baginda akan berpaling dengan menghadapkan mukanya ke arah kami, yakni yang berada di sebelah kanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Bara lagi, saya dapat mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa, wahai Tuhanku, peliharakanlah diriku daripada azabmu di hari engkau membangkitkan atau menghimpunkan sekalian hamba-hambamu. Mana boleh dengar lah doa. Mikrofon tak ada. Belah kanan boleh dengar. Sebab apa? Mereka duduk sebelah kanan Nabi, dan bila Nabi berdoa tu boleh dengar. Hak sebelah kiri ni belakang. Jadi tak apa dengar. Nah, itu. Baik, tuan-tuan, daripada muslimat yang dirahmati sekalian. Di hadis ini dari segi zahirnya, zahir hadis seolah-olah bertentangan dengan hadis pertama. Hak pertama kata Nabi menghadap makmum, hadis ni kata Nabi menghadap kanan. Macam jadi clash. Dia panggil kontradik antara hadis nombor 1 tadi, hadis Samurah bin Jundub, dengan hadis Bara bin Azib. Dia terpergi pada zahirnya seolah-olah bertentangan dengan hadis pertama. Kerana hadis pertama tadi memberi gambaran bahawa Rasulullah SAW apabila selesai daripada solat menghadapkan muka ke arah para makmum, yakni sahabat radhiyallahu anhum. Sementara hadis nombor 2 ni pula memberi gambaran seolah-olah baginda SAW selepas solat berpaling ke arah kanan untuk merungkai masalah ini. Tanya ulama lah, fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau tak tahu. Jadi untuk merungkai masalah ini, cuba kita perhatikan ulasan yang telah diberikan oleh Al-Qadhi Iyad dengan kata yahtamilu an yakuna at-tayammunu inda at-taslim wa huwa al-azhar li'anna 'adatahu sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa an yastaqbila jami'ahum biwajhihi qala wa iqbaluhu sallallahu alaihi wasallam yahtamilu an yakuna ba'da qiyamihi min as-salah atau yakuna hina yanfatilu. Maksudnya berkemungkinan Nabi SAW memalingkan mukanya ke arah kanan ketika memberi salam, dan kemungkinan ini lebih kuat kerana kebiasaannya Nabi SAW apabila selesai solat akan menghadapkan mukanya ke arah mereka, para sahabat radhiyallahu anhum. Katanya lagi, berpalingnya Nabi SAW ke arah kanan mungkin juga berlaku selepas baginda bangun dari tempat solatnya, atau berpaling ke arah kanan selepas selesai memberi salam. Berdasarkan ulasan diberikan oleh Al-Qadhi Iyad berkenaan maksud berpaling ke arah kanan, yang dapat diambil daripadanya ialah, satu, apabila memberi salam ketika itu Nabi SAW akan memalingkan wajahnya ke arah kanan, pendapat yang paling kuat. Pendapat paling kuat, lepas Nabi beri salam dia akan berpusing ke arah kanan. Yang kedua, apabila selesai solat, Nabi SAW akan berpaling dengan menghadapkan mukanya ke arah para makmum radhiyallahu anhum yang berada di saf sebelah kanan Nabi SAW, menghadap kepada saf yang sebelah kanan. Apabila Rasulullah SAW beredar bangun dari tempat solat, baginda akan mengarahkan ke arah kanan. Jadi banyak macam-macam pentafsiran. Berdasarkan pendapat pertama, ia menunjukkan sebab-sebab para sahabat suka berada di saf sebelah kanan apabila menjadi makmum di belakang Rasulullah SAW. Baik, mana nama 2, nak menghadap ke kanan pun boleh. Ni posisi imam. Nah, yang pertama tadi menghadap ke arah makmum, ada hadis dia. Yang kedua menghadap ke arah kanan, mengkanankan makmum. Dan dia paling kuat. Sebab tu kita kebanyakan imam mengkanankan makmum.
dan mengkirikan kiblat. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kemudian boleh berpaling ke kanan dan ke kiri. Mana kiri pun boleh. Bila kata kanan bukan tak ada langsung Nabi menghadap ke kiri. Tengok ada hadis pula, wa kana Anas bin Malik yang fatilu an yaminihi wa an yasarihi wa ya'ibu ala man yatawakha aw man ya'midu al-infital an yaminih. Maksudnya sesungguhnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadam Nabi 10 tahun menjadi khadam Nabi. Apabila selesai dia pada solat akan berpaling, ada kalanya ke kanan dan ada kalanya ke kiri. Beliau mencela sesiapa yang berniat secara muktamad atau sesiapa yang sengaja berpaling ke arah kanan dan mengatakan Nabi tak pernah paling ke arah kiri, maka dia tidak ada masa Nabi ke kiri. Nah, boleh juga siapa-siapa jadi imam dia nak menghadap, nak mengirikan ke arah kiri dia ke arah makmum dan mengkanankan kiblat, boleh. Dah 3 posisi. Nah, ada hadis. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kemudian okey. Jadi kita ambil, jadi kalau dia ada kaitan dia nak bagi tazkirah, maka elok afdal imam berpusing menghadap ke arah makmum. Dan kalau dia tak berniat untuk berzikir panjang, selepas solat sekadar astaghfirullahalazim, Allahumma anta salam, dia nak doa, dia ni stay je menghadap kiblat. Tak payah duk pusing ke arah-arah lain. Tak payah mengkanankan makmum, tak payah mengirikan makmum, tak payah menghadap makmum. Ini biasa kita solat di RNR, kita solat di pejabat. Bukan nak buat macam di masjid, nak zikir banyak-banyak, tidak. Lepas pergi salam tu, terus kita nak doa je. Tak payah duk ke kanan, tak payah ke kiri, tak payah ke depan. Stay menghadap kiblat. Sebab menghadap kiblat tu sunat ketika berdoa. Dah dia tak nak panjang-panjang, terus saja menghadap kiblat, doa aja. Nah, tak payah pusing arah lain. Dia ada kaitan, dia ada suasana tertentu yang kita nak menghadap makmum kalau nak bagi tazkirah. Kalau tak nak bagi tazkirah apa-apa dan nak pendekkan bacaan, kita menghadap ke arah kiblat, tak payah duk kalih mana-mana. Kalau kita nak panjangkan zikir sunnah ataupun tamah yang bukan sunnah, mengkanankan makmum adalah lebih utama. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, kalau ditanya, kalau tidak ada kaitan, tak ada tujuan nak bagi tazkirah, bukan tujuan nak ringkas dan apa-apa, maka apakah kedudukan posisi imam? Yang paling afdal, jawapan dia mengkanankan makmum. Macam kita buatlah. Nah, berpusing mengkanankan makmum. Baik, kita buat kita lah ni, ulama-ulama kita. Dia susun macam tu. Lepas bagi salam, ada lagi doa, nanti kita akan bahas lepas esok, minggu depan, bulan depan. Dia ada bacaan dia. Nah, qulil hamdulillahillazi. Kita ada baca tu, ada baca. Tapi bukan ada hadis. Ini ulama terletak berpandukan hadis yang umum. Hak mula kita nak wirid, mula dengan astaghfirullahalazim. Lepas tu dia pergi susun nombor 2, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita faham minggu depan, bulan depan. Nah, yang paling elok selepas maghrib dengan subuh lah. Lepas solat lain nak baca pun tak apa, tak baca pun tak apa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tapi kalau lepas maghrib dengan subuh baca, dan 10 kita akan bahas lepas daripada ini. Kemudian kita susun lepas daripada itu, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma anta salam dulu. Lepas tu Allahumma ajirni minan nar. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, sampai Allahumma ajirni minan nar afdal 7 kali. Sebab neraka tu ada 7. Kita minta jauh daripada neraka ada 7, afdal 7 lah. Lepas tu baru kita mula menukar posisi. Ini yang ulama kita buat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, mula kita tukar posisi. Masa kita baca istighfar sampai kepada Allahumma ajirni ataupun Allahumma ajirni minan nar, kita masih menghadap kiblat dan dalam kedudukan tawarruk. Jangan ubah lagi. Kecuali hak tak boleh lah. Nah, hak tua-tua lah. Hak muda-muda macam aku ni tak ada masalah. Nah, lepas pergi salam tu kita stay dengan tawarruk. Duduk di akhir tu sampai habis Allahumma ajirni minan nar. Lepas tu kita nak ubah boleh posisi. Makmum pun sama lah. Kekalkan keadaan tawarruk itu. Jangan ada ubah cepat.
Kalau kita nak bangun pun tunggu habis itu, mulalah kita nak bangun, kita nak pergi tempat lain, kita pulang dah itu. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, ini disusun oleh ulama-ulama itu. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, cukup posisi imam. Mana posisi imam? Jadi ada 5 posisi hak dia boleh pilih. Sama ada menghadap kiblat, berterus sama menghadap kiblat, atau menghadap makmum, atau mengkanankan makmum, atau mengirikan makmum, ataupun dia bangun tu pula. Baik, kita sambung sikit lagi. Dan hendaklah imam itu janganlah duduk berdoa lama-lama di tempat solat, yakni di mihrab. Bahkan hendaklah dia duduk selepas salamnya sekadar satu rukun daripada segala rukun solat. Kerana tersebut dalam hadis Bukhari dan Muslim daripada Al-Bara bin Azib berkata, ia solat aku serta Muhammad, serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak habis itu. Sambil aku perhati, maka aku dapati qiyamnya dan rukuknya dan iktidalnya, lepas daripada rukuk dan sujudnya, dan duduk di antara dua sujudnya, dan kadar masa duduknya selepas salam di antara bangunnya daripada tempat solatnya adalah hampir sama lama masanya. Nah, sama dengan Nabi rukuk, sama dengan Nabi sujud. Mana lepas solat tu ada zikir-zikir yang Nabi baca. Sekurang-kurang hadis Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayyina rabbana bisalam tabarakta wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Sekurang-kurang makna ada juga wiri. Jadi janganlah bila kita solat assalamualaikum terus kita bangun, tidak ada langsung zikir-zikir. Nah, Nabi buat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Maka janganlah kita terus bangun zikir. Kalau kita tak nak ikut imam, zikir sendiri. Lebih-lebih lagi subuh. Di subuh kita nak cepat. Nak cepat tak apa. Imam assalamualaikum, kita istighfar. Kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma anta salam. Baca Fatihah. Sebab kalau baca Fatihah tidak ada hadis, nanti kita bahas lepas daripada ini. Kemudian baca ayat kursi, cukup lah. Kalau sempat kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian baca Allahu akbar 33, tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa. Elok kita doa imam berhabis Allah majirna minan nar, kita bangun jalan keluar. Boleh itu? Nak kalau mana? Nak gimana? Capati. Nak gimana? SMA Amin. Dia nak SMA Amin. Sekolah Menengah Agama Amin dia nak. Tu depan Bukhari tu. Nasi kandar. Jeng keren. Asli suka dia. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Cukup lah. Setelah itu kita akan bahas hadis dua perkara yang tak akhir sekali. 2:14. Ini akhir kali dah. Nah, zikir dan doa selepas solat yang warid daripada Nabi dan juga yang tidak warid daripada Nabi yang kita dapat. Kita menggunakan kitab inilah amalan sunnah selepas solat dan kelebihannya. Nak beli pun boleh beli. Nah, ditulis oleh Muhammad Subki bin Abdul Rahman dan Muhammad Rifki bin Mayiddin. Okey, kita berhenti sini. Tanda masalah 214 bulan Ramadan. Assalamualaikum. 2 dalam 1. Wah, syampu. Sambil dengar kuliah, sambil zikir, bolehkah begitu? Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Yang pertama masa dengar khutbah, yang kedua masa dengar kuliah sama. Nah, kita tak boleh duduk zikir, makruh. Kita kena fokus macam khutbah, fokus pada khutbah, tak boleh duduk zikir, tak boleh duduk baca Quran. Dimakruhkan waktu itu sebab kita disuruh untuk fokus kepada khutbah, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh khatib. Begitu juga kuliah, kita nak fokus pada kuliah, ilmu-ilmu yang nak disampaikan. Kalau kita duduk zikir dengan kuliah zikir, dia jadi tak apa fokus. Nah, kadang-kadang ustaz kata lagu ni, dia pergi kata lagu nu. Payah. Tu pergi mengaji tak faham tu. Ustaz kata lain, dia kata lain. Tapi dia kata ustaz tu kata, itu kurang. Kita tak kata, dia pergi kita kata-kata. Dia tak dengar kita kata kau lain, dia pergi dengar kau lain sebab dia tak fokus. Maka bila kuliah, bila khutbah apa-apa, ceramah apa pun, jangan duk pergi zikir dan sebagainya. Makruh. Fokus kepada menuntut ilmu macam tu. Kalau dia zikir juga,
Nah, sambil dengan khutbah zikir juga sambil dengan kuliah. Yang pertama makruh, yang kedua dia jenis suka shampoo. Yang tu jelah. Okey, selesai. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, mudah-mudahan dapat sedikit pencerahan yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.